Assalamualaikum. Hari ini saya nak kongsikan cara dan juga resipi untuk membuat ikan perkasam. Ikan perkasam ni memang sedap kalau dimakan dengan nasi panas. Rasa dia masam-masam, masin-masin macam tu. Biasanya kita simpan dalam bekas tertutup macam ni dalam 2 minggu barulah kita boleh gunakan ikan ini. Okey, jom kita tengok apa bahan-bahannya. Okey, kita perlukan dalam 10 ekor ikan. Okey, ini yang saya gunakan lah. Saya beli dekat pasar tani, saya bersihkan, saya toskan air dia, kemudian buang ekor lah. Kalau rasa perlu potong, ikan tu bersaiz besar, boleh belah dua lah, potong dua. Kalau rasa saiznya sederhana je, tak payah potong lah, terus je seekor macam ni. Kemudian sediakan garam. Okey, ini adalah garam kasar ataupun garam halus pun boleh. Biasanya ikan perkasam ni memang orang buat menggunakan garam kasar. Tapi sebab saya tak ada garam kasar tu, so saya gunakan garam bukit yang sedia ada dekat rumah lah. Okey, terpulang pada korang lah. Okey, kalau korang nak ikut yang tradisional, yang dulu-dulu punya, memang orang gunakan garam kasar. So kita lumurkan sepenuhnya pada ikan macam ni. Dan kita letakkan dekat dalam loyang yang telah diletakkan penapis macam ni. Supaya air daripada ikan tu akan turun ke bahagian bawah lah dalam loyang tu. So kita susun macam ni, taburkan garam yang lebih-lebih tu dekat atas. Kita tindan-tindan lagi. Dan dah siap susun tu, kita kenalah simpan ikan ni kat dalam peti sejuk dari bahagian chiller. Taburkan garam lagi dekat atas, simpanlah. Okey, selepas 24 jam, bolehlah kita sediakan 1 cawan beras dan kita sangai ataupun goreng beras tanpa minyak sehingga beras itu jadi perang. Okey, kalau kita rasa beras sudah cukup perang, bolehlah kita kisar pakai blender. Nak kisar kasar, halus pun tak kisah. Kemudian ikan yang kita letak dalam peti sejuk tadi kita keluarkan dan saya bilas dengan air sebab saya nak buangkan garam, tak nak masin sangat lah. Bukan rendam tau, bilas sahaja untuk buang garam. Dah bilas macam ni, air tu kita buang lah. Dan ikan ni kita toskan sehingga airnya betul-betul kering. Okey, bila kita punya ikan tu dah kering, maksudnya air dia dah kering, kita sediakan asam keping banyak-banyak macam ni, beras sangai yang telah dikisar dan juga bekas ataupun botol yang sesuai lah yang ada penutup. Okey, so kita bersiap sedia untuk lumurkan kita punya beras yang kita dah kisar tadi dekat bahagian badan ikan ni. Kita lumurkan, tekap-tekapkan macam ni lah supaya beras tu melekat dekat ikan. Setiap bahagian ikan tu termasuklah bahagian dalam perut tu, kita kena masukkan beras tu lah. Wajib lumur setiap ekor ikan tau. Jangan main tabur je beras tu, tapi kita lumurkan setiap ekor ikan. Dah lekat macam ni, kita susun lah dekat dalam kita punya botol ataupun bekas tu. Elok-elok lah susun dalam bekas satu persatu ikan kita. Okey, kita buat lagi satu. Okey, macam ni, dan kita letak lah, susun rapat-rapat dekat bahagian dasar botol ataupun bekas lah. Kita tindan rapat-rapat macam ni. Okey, sebelum kita letak ikan yang lapisan kedua, kita masukkan asam keping. Tabur je lah macam tu. Okey, kemudian kita ulanglah langkah 1 sampailah langkah keempat tadi. Untuk kita habiskan ikan ini. Langkah tu senang je. Tekapkan beras, kemudian masuk dalam bekas, kemudian taburkan asam keping. Tu je. Dah habis semua sekali ikan tu, kita taburkan asam keping yang lebih-lebih tu, tabur je. Kemudian beras tadi pun tuang je dalam tu, kita perap selama 2 minggu. Dah habis 2 minggu, bolehlah goreng. Selamat mencuba. Senang je kan? ESP ikan perkasam. Bye. Assalamualaikum.